Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains SSM tingkatan 4 iaitu tajuk 3.1 Suhu Badan. Yeay, kita dah masuk bab 3. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey semua, jom kita selawat. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan, Sayyidana Muhammadan, ma huwa ahluhu. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Yang kedua, kita nak menginterpretasikan suhu badan. Jom kita belajar. Cuba tengok gambar ni. Ada seorang murid yang demam. Ada seorang ni badan sangat sejuk. Awak pernah tak rasa badan awak panas atau pernah tak rasa badan awak sejuk sangat? Ini berkaitan dengan suhu badan, body temperature awak, alright? Nampak tak gambar ni? Ingat tak masa 2020-2021, masa awak nak datang sekolah kan ada cikgu akan jaga dekat pagar kan? Cikgu akan cek suhu kan? Masa tu soalan dia adalah kenapa kalau kita pergi mana-mana sekarang, even sekolah kena cek suhu badan. Kenapa masa PKP hari tu, cikgu-cikgu dengan you nak masuk mana-mana mall pun, kan, kedai ke, semua kena cek suhu. Why? Sebab dia nak tahu kalau suhu badan normal adalah 36 darjah Celsius hingga 37.4 darjah Celsius. Tetapi kalau suhu badan awak bila baca kan dekat termometer tu 37.5 atau lebih, awak dah dikira demam. Maknanya awak tak sihat lah. So, langkah ni, cek suhu ni sangat penting. Sebab nak memastikan tak ada penularan wabak COVID-19. Sebab apa kan kita tahu, antara simptom orang yang kena COVID, dia akan demam. Okay, so kalau kita dah tahu awak demam, so kita takkanlah bagi awak masuk sekolah. That's why dia check awal-awal masa dekat pagar sekolah lagi. Rindu tak PKP? Rindu kan? Tak sekolah. Okey, tapi apakah suhu badan? Apa maksud body temperature? Sebenarnya suhu badan ni adalah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. So, suhu normal untuk badan manusia adalah 36.9 darjah Celsius. Tapi awak tahu tak apakah alat untuk ukur suhu badan kita? Ingat tak cikgu guna apa dekat depan pagar tu? Ya, betul. Jawapan dia adalah termometer. Okey, kita ada berapa jenis termometer sebenarnya kan? So, yang pertama, nampak tak ni? Biasa tak tengok ni, termometer ni? Ya, biasa kita nampak dekat makmal. So, yang kedua, pernah tengok?
Yang ketiga, gemuknya dia. Ni body shaming cikgu. Ni thermometer shaming. Ish. Yang keempat, ni kita biasa tengok kan. Yang orang yang stand, yang tembak-tembak ni. So, apa nama thermometer ni? Yes, yang pertama namanya adalah termometer makmal. Yang kedua adalah termometer klinik. Yang ketiga adalah termometer rektal. Dan yang keempat adalah termometer infrared. So, untuk sukat apa ni? Yang ni, kalau termometer makmal, kita sukat suhu cecair. Macam kita sukat yang suhu dekat bika. Ingat tak? Kalau kita panaskan air. Next, yang kedua, termometer klinik. Dia adalah untuk sukat suhu badan melalui ketiak, telinga dengan bawah lidah. Kejap lagi cikgu tunjuk gambar. Next, rektal pula untuk sukat suhu badan manusia juga. Tapi melalui dubur. Ni hanya untuk baby sahaja. Next, yang keempat adalah termometer infrared, iaitu untuk sukat suhu badan tanpa bersentuh dengan badan. Maknanya kan kita tak sentuh pun dia kan, tapi terus dapat suhu, power kan. So next, kita nak tengok okay, next kita nak ambil suhu badan. Okay, kita nak sekejap. So untuk termometer makmal ni kan, cara nak guna dia adalah kita boleh juga kalau contoh worst case scenario dah tak ada langsung termometer, awak nak guna juga termometer makmal, awak boleh guna dia tapi awak kena letak dekat bawah lidah dengan bawah ketiak, lepas tu awak terus baca suhu dia. Kan? Tetapi termometer klinik memang sesuai untuk ambil suhu badan. So, awak kena pastikan suhu dia bawah 35 darjah Celsius dekat alat tu. Lepas tu awak letak dekat bawah ketiak. Macam ni. Tak bawah ketiak. Ataupun dekat bawah lidah. Ataupun dekat dalam telinga macam ni. Alright. So selama 2 hingga 3 minit. Sampailah bunyi beep. Lepas tu baru awak keluarkan termometer. Awak baca suhu berapa yang keluar kan. So kalau rektal pula. Dia first dia macam ni tau. Kita guna yang hujung tu. Yang tajam tu. So kita bersihkan hujung tu guna alkohol. Kan. Lepas tu letak dulu jelly. Nak bagi licin. Lepas tu kita angkat kaki baby macam dekat gambar atas tu. Lepas tu masukkan termometer hingga 1.5 hingga 2.5 cm. Sampailah bunyi beep. Lepas tu baru awak tengok suhu dia berapa. Senang kan. So next adalah termometer infrared. Kita kena pastikan tak ada halangan. Sebab ni kan biasa kita baca kat dahi kan. So awak kena dekatkan termometer pada dahi sehingga paling jauh pun 5 cm je lah. So, dia boleh record bacaan suhu dengan sangat-sangat cepat. So, awak rasa mana yang sesuai nak letak dekat sekolah ke, dekat hospital kan. So, takkanlah nak buat rektal pula kan. Mestilah kita guna infrared sebab tak payah bersentuhan. Senang kan? So, kita ada 4 jenis termometer. Okay? Okay, sekarang kita nak tengok pula apakah faktor yang menyebabkan suhu badan kita bertambah ataupun yang menyebabkan suhu badan kita jadi panas. Apa yang membuat kita badan jadi panas? Adakah sebab sakit hati? So, kita ada 3 sebab. Yang pertama adalah disebabkan oleh jangkitan. Bila kita kena bakteria atau virus, demam semua kan badan jadi panas. Ataupun siraman berat. Cikgu Google yang sensing je tau. Bila kita bersenam, kan badan kita, kan kalori akan terbakar. So, badan kita akan jadi panas. Ataupun bila badan awak akan jadi panas, bila awak terdedah kepada panas yang melampau, kita panggil dia sebagai stroke haba. Ataupun selaran matahari yang melampau. Terlalu panas, so badan awak jadi panas lah. Kan? So, inilah faktor-faktor, 3 faktor yang menyebabkan badan kita jadi panas. Alright? 3.1 dah tamat. Jom kita jawab soalan bersama-sama. Kita ada soalan pertama. Nyatakan perbezaan antara termometer klinik dengan termometer rektal. Ingat tak klinik yang mana? Rektal yang mana? Apa beza dia? Ingat tak? Ingat tak? So, jawapan dia adalah kalau termometer klinik kita nak ukur suhu badan tapi kita letak dekat mana? Bawah ketiak, telinga dengan bawah lidah. Ingat tak? Tapi rektal dia function dia adalah digunakan untuk sukat suhu badan juga. Tapi melalui dubur. Maknanya dua-dua boleh sukat suhu badan. Tapi beza dia tempat dia letak tu. Boleh? Senang kan? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Soalan dia adalah nyatakan 3 faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Maksudnya apakah faktor yang menyebabkan badan awak jadi panas? Ingat tak tadi? So, soalan ketiga, apakah yang perlu dilakukan sekiranya suhu badan anda melebihi normal? Maknanya jadi panas lebih dari 3 hari. Apa awak nak buat? Kan, badan dah panas ni hari-hari cek panas. Apa nak buat? Okey, kita pergi soalan 2. Jawapannya apa? Ya, betul. Bila awak kena jangkitan ataupun bila awak
buat senaman berat ataupun awak terdedah kepada keadaan panas yang melampau atau kita panggil sebagai stroke haba. So, kalau badan dah panas sangat lebih 3 hari nak buat apa? Ya, kita kenalah berjumpa dengan doktor. Senang je. Pergi klinik jumpa doktor. Cakap doktor saya demam. Gitu. Alright. So, itu saja untuk tajuk 3.1. Cikgu harap you faham tajuk ni dengan senang dan mudah. Dan cikgu harap you boleh jawab soalan dengan betul. Okey, itu saja daripada cikgu. Jomlah like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh untuk mempelajari Sains Tingkatan 4 KSSM yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.